warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an sudurina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin wa ba'du. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk hadir pada tengah hari ini majlis ilmu yang tajuk khusus ni. Biasanya saya bawa tajuk 40 hadis peristiwa akhir zaman, tapi sebab kerana zaman belum akhir lagi, masih lagi puasa, kita tukar tajuk tips Ramadan puasa yang berkualiti atau puasa yang makbul. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali, kenapa Allah suruh kita berpuasa? Jawapannya sebab nak tengok kita taat tak taat. Ni masa mudah lah, kita belajar ni nak mudah je, jangan susah sangat. Yang keduanya, daripada taat itulah Allah Ta'ala nak kita ni jadi orang bertakwa. Taqwa ni dalam Quran surah Al-Maidah Allah menyebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala dia hanya menerima amalan orang-orang bertakwa. Jadi setiap amalan secara umumnya yang Allah terima adalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi apakah dia amalan yang boleh menjadikan kita bertakwa? Jawapannya ialah berpuasa tadi. Sebab apa puasa menjadi orang takwa? Takwa ni junjung perintah Allah, tinggal larangan Allah Ta'ala. Kalau kita nak makan, siapa tahu? Nampak tak? Kalau tak semayang, orang tahu dah kan. Waktu semayang, dia tak semayang. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu kita puasa tak puasa? Nampak? Jadi mungkin dia tadi dalam bilik air, dia boleh makan-makan kan. Kalau kat pejabat tak ada tempat lain clear ke, ataupun store ke kan, bawa lah beg renung-renung kan, dalam tu telekung contohlah, ni bukan nak kata orang perempuannya, contoh kan. Tengok dalam tu ada roti gardenia kan. Ada air kenia uzur tak apa, ni bukan cerita yang tak uzur, ni bukan cerita pada orang yang uzur, cerita yang tak uzur ni. Ataupun orang lelaki sama juga kan, boleh kan. Naik motor balik rumah, kerja rumah dekat Station 7 contoh kan. Balik sekejap ya, ada tu ustaz tu kuliah tu ada kata kalau kita balik masuk dalam dapur kan, buka peta air, minum air soya, siapa tahu pun bukan ada bateri tu kan. Baik, jadi tu maksudlah yang Allah Ta'ala nak kita takwa, junjung perintah Allah, tinggalkan larangan dia. Itu salah satu daripada contoh lah ya, macam mana nak menjadi takwa tu. Baik, puasa yang makbul pertamanya ialah melewatkan sahur. Saya akan beritahu alasan lah kenapa. Sebab ni sunnah Nabi kan. Bila kita buat amalan tu ikut sunnah, kualiti dia lain dengan amalan tak ikut sunnah. Tapi bukan kita boleh sesuka hati sahaja nak keluarkan fatwa. Ni bid'ah, ni bid'ah, ni bid'ah, bukan gitu. Ni makna lebih afdal, lebih utama. Kan? Jadi makna melewatkan sahur itu sunnah. Buat sunnah ini maknanya ada pahala. Sebab apa? Sebab ikut Nabi kan. Nabi SAW Allah Ta'ala suruh sebut dalam Quran lah. Ini bukan hadis ni, ayat Quran, tapi Allah Ta'ala suruh Nabi baca kepada umat dia.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, ya Rasulullah, sekiranya kamu kasihkan Allah, ikutlah aku. Dipanggil dalam bahasa Arab ittiba'. Ittiba' ni tak tahu dalil pun tak apa, ikut tak tahu dalil tak apa, tapi tahu sekadar gitu je. Orang kata Nabi buat, dia ikut, dah boleh dah. Itu dah kira ada pahala tu, besar tu. Dia bukan syarat dia kena habis khatam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, kan, baru boleh kau beramal, ada pahala. Tak ada. Ittiba' makna ikut je. Dengar je tok-tok imam, tok lebay, ustaz ngajar kata disunatkan kita melewat-lewatkan sahur. Kita tahu itu je, kerana menuruti sunnah Nabi, cukup dah. Itu makna ittiba'us sunnah. Fattabi'uni mana ikutlah aku. Dan orang yang ikut sunnah dapat ganjaran besar. Yuhibbukumullah, kata Quran, Allah kasihkan kamu. Mana siapa ikut sunnah dapat yang pertama, menjadi kekasih Allah atau mendapat kasih Allah, makna dapat rahmat. Wa yaghfir lakum dhunubakum, itu surah Ali Imran 31. Yang keduanya, Allah ampunkan dosa dia, dosa-dosa kecil lah. Tetapi sayugira lah, sepatutnya saya mengingatkan waktu imsak ada 10 minit lagi sebelum masuk waktu subuh, maka sebaik-baiknya berhentilah waktu tu. Dan itu sajalah. Imsak ni kalau kita makan ke minum ke masih lagi sah puasa, cuma seafdal-afdalnya berhenti, sebab takut-takut kita terlajar, kan. Kita tengok contohnya sekarang masuk waktu jam 6.15 contohlah, mana imsaknya pukul 6.05 minit, kan. Kita tengok 6.05 minit, kita pun pergilah, kan, minumlah sikit air soya semalam tu dengan taufufarnya sekali. Kita tengok punya jam tu lewat 10 minit masa tu, kan. Bilal kat surau kat masjid dah subhanallah alhamdulillah. Takut subhanallah alhamdulillah tu, itu dia punya doa dia nak azan, sedangkan waktu dah masuk dah. Gitu, kan, jelas kan. Takut gitu, takut dia subhanallah. Tambah sekarang setengah-setengah orang bila nak azan, dia ada lagu-lagu kan, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kan. Itu jadi sebenarnya masa dia cakap tu pun dah masuk waktu dah. Nampak? Kita standby 10 minit tu. Jangan kita makan atau minum, takut puasa tak sah. Jadi pertamanya lewat-lewatkanlah sahur, tapi jangan awal sangat. Ada juga lepas tarawih pergi sahur, kan, pukul 12. Makan colik buah, colik sotong celup tepung, ikan kembung celup tepung. Dia kata ni package sekali lah, kata dia, sahur kata, kan. Atau pergi makan nasi kapsah ke, nasi mandi ke. Yang keduanya, mengamalkan sunnah ketika bersahur dan berbuka. Macam mana tu? Tadi melewatkan bersahur tu kan sunnah dah. Ada lagi mengamalkan sunnah ketika sahur dan buka. Apa dia? Memulakan berbuka dengan memakan 3 biji tamar. Saya ulang balik, tadi sebab kita buat tadi dia dapat 2. Ikut sunnah ni Allah sayang, kemudian Allah Ta'ala ampunkan dosa. Dan bersahur dengan 3 biji tamar, Kenapa makan 3 biji? Bilangan ganjil ni disukai oleh Allah Ta'ala lah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala ni bilangannya ganjil, kan, satu ganjil kan. Allah Ta'ala suka bilangan ganjil. Tawaf pun 7 kali pusing, sa'i pun sama, 7 tu witir, maknanya ganjil. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Mana satu boleh lah, 1, 3 semayang witir, kan, ganjil juga. Tapi faedah dari sudut lain, wallahu ta'ala alam, saya pernah menonton dalam satu channel YouTube tu, tapi dalam bahasa Arab, dia kata dari sudut perubatannya, tamar ni dia manis. Bagi orang kencing manis kena hati-hati juga makan. Jadi kata dia, dengan makan bilangan ganjil itu, dia selamat daripada kena diabetes, insya-Allah lah. Dan kemudian daripada sudut apa nak panggil sudut apa, sudut gangguan makhluk halus ni, jin syaitan tak suka
Kalau orang makan dengan bilangan, orang makan tamar pun tak suka dah. Apalagi kalau dia makan dengan bilangan, dengan ganjil. Allah Ta'ala alam lah, itu sampingan je lah kan. Sebab tu ada orang tak suka makan tamar, tak suka menusu kambing, dekat tu tertanda dia katanya. Ya. Lepas ni suruh pakat makan belaka, takut. Takut dia. Dan yang ketiganya, mengerjakan solat tarawih berjemaah. Nak buat seorang-seorang boleh, bukan tak boleh, tapi yang sebaik-baiknya lah berjemaah. Sebab dia sunnah agaklah tu. Zaman Nabi Nabi tak buat berjemaah, tak nak susah kita. Kalau Nabi mulakan, nanti hikmahnya nanti jadi wajib. Jadi Nabi buat, tak nak susahkan umat dia. Dan Nabi kalau buat pula, memang tak lebih daripada 13 rakaat, termasuk witir 3 rakaat. 8 campur 3. Tapi Nabi buat panjang. Nabi tak nak susahkan umat dia. Tapi zaman Sayyidina Umar boleh. Sayyidina Ali pernah kata tau, bila tengok bulan Ramadan orang mula hidupkan lampu kat masjid, semayang jemaah tarawih kan, dia kata apa? Mudah-mudahan Allah menyinari kubur Sayyidina Umar, kerana zaman Sayyidina Umar dia khalifah lah, ya, yang menyebabkan orang Islam sampai sekarang tarawih berjemaah di masjid. Nampak? Ya? Nak cerita sikit ni pengalaman lah, pengalaman. Tapi banyak orang kata saya belajar kat Yaman. Saya tak pernah belajar kat Yaman. Saya kerja kat Yaman pernah. Tapi kerja hari je, bukan kerja bertahun-tahun, bulan-bulan pun tak. 7 hari, 5 hari. Kan? Jadi salah seorang pada guru tahfiz yang sekarang ada kat Malaysia ni, dia orang Yaman. Dan dia juga imam Masjid Kabir. Masjid Kabir ni masjid yang tertua sekali. Ada yang mengatakan masjid itu dibina zaman Rasulullah, tapi oleh Sayyidina Ali. Itu namanya Masjid Sayyidina Ali. Masjid ni diagung-agungkan oleh orang Syiah lah. Orang Syiah ni dia mengagungkan Sayyidina Ali. Jadi orang Syiah tak kasih sembahyang tarawih kat situ. Maksudnya tarawih berjemaah lah. Sebab dia orang kan menolak Sayyidina Umar. Jadi kalaulah Sayyidina Ali yang diagungkan oleh mereka itu pun memuji Sayyidina Umar, maka apa salahnya kalau dikerjakan tarawih berjemaah? Ya. Gitu. Saya teringat satu wawancara di TV Iraq. Iraq pasal dia majoriti Syiah kan. Apa nama tu? Syekh Yusri apa namanya? Dia yang diwawancara lah. Kan? Ta'asub dia. Dia kata apa? Pengacara tanya, bukan ke bulan Ramadan digalakkan banyak beramal, antaranya solat jemaah? Dia kata tak boleh, bid'ah tu dia. Sayyidina Umar je pandai buat. Itu yang best tu. Jadi kita dekat sini kan dah biasa, kita ahli sunnah kan, semayang tarawih berjemaah, maka itu antaralah yang dikatakan usaha sahabat khalifah yang kedua Sayyidina Umar sehinggalah ke hari ini. Ya, kita solat berjemaah, solat tarawih itu secara berjemaah sehinggalah pada hari ini. Baik. Jadi jangan tinggalkan solat tarawih kerana peluang itu hanya ada pada bulan Ramadan, dan paling baik dan afdal sehingga selesai witir bersama imam. Sampai imam habislah kita ikut. Kalau orang tu kerja macam mana nak buat? Bawa Grab, bawa taksi. Dan masa bila nak tarawihnya? Kalau dia tarawih kat masjid, agak alamatnya tak orang cakap apa? Miss syuru lagi tu. Kan? Passenger ada waktu malam lah tu. So hantar KLIA lah, ada nak pergi KLCC lah, kan? Macam mana agak-agak tu? Semayang lah sendiri-sendiri, nak buat macam mana? Semayang sunat ni satu dia kelebihan dia, dia boleh dibuat atas kenderaan. Yang penting tutup aurat, pakaian suci dan berwuduk. Walaupun tak ada kiblat pun tak apa. Tunggu. Ni saya nak cerita ni sebab guru ni cerita kat anak murid tak apa, sebab suruh anak murid buat. Tapi kalau kita sesaja cerita kan takut dia riak lah. Kalau saya tiap malam pusing, ada tazkirah sana sini kan, dia buat 8 rakaat ni kan, memanglah kita witir sama dengan imam. Kita disuruh witir sama imam ni, annahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu ajru qiyamil lail. Orang yang sembahyang sama dengan imam, iaitu tarawih sama dengan imam sehingga selesai. Mana witir lah, maka ditulis pahala qiyamul lail. Kalau buat 8,
Kalau kita rasa nak sambung lagi kan, buat 20. Sambung lagi. Atas kereta boleh buat. Yang penting ada wuduk. Kan? Semayang lah. Kalau kata tazkirah kat Shah Alam, sampai kat Bantul Razak, cerah rumah saya. Bolehlah cover lagi. Tambah lagi. Kan? Jadi kalau 8, ada lagi berapa? 12 kan? Ada rakaat. Kan? Mesti ada orang tanya, habis Ustaz yang nak sebut subhanallah kalimah abud, kalimah wajib, itu bukannya orang kata kalau tak baca tu tak sah semayang tarawih. Sah kan? Itu je semayang ya. Allahu Akbar, misalnya Allahu Akbar tu je. Kan? Daripada kita buka radio, debung kan? Baik semayang. Paling kurang kalau kedegang pun tengah semayang. Tapi na'udzubillah taklah minta macam tu. Betul kan? Saya tanya banyak orang saya tanya, kau tak semayang apa sunat atas kenderaan? Tak beryakin. Sahabat-sahabat gitu, para sahabat Nabi semayang sunat atas unta, atas kuda. Kan? Kita sekarang tak adalah unta, tak adalah kuda kan. Kita yang kita ada apa, X70 kan. Tahu tak? Kancil. Kita naik kancil kan. Orang dulu naik unta, kita naik kancil. Betul tu. Naik answer kan. Boleh. Ya. Jadi nak cerita kalau orang buat Grab sama buat taksi. Boleh lah kan? Tapi itulah pernah ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kita tak hafal tu Ustaz yang subhanallah kalimah abud. Pergi tanya Ustaz je saya nakal sikit. Oh tak boleh bang, abang kena buat sampai habis tu. Tak dapat tarawih tu bala je ke bang? Tak, saya ni melawak je tu. Saya tu rumah saya kata abang kerja buli orang je. Bukan buli, melawak. Kan dia kata habis buli orang. Tak ada, itu tak ada. Nak baca boleh ke? Dia sebab kita rehat-rehat tu kita baca gitu kan. Tu je lah. Dan saya pun buat lah sesoalan kita kan. Sebab orang kalimah abud saja kan. Dan penat-penat bukan penat pun, duduk je kan. Pegang steering je. Boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Sampai ke rumah sambung lagi. Lepas tu tidur, bangun sambung lagi kau nak buat. Ingat siapa yang bertarawih, witirlah sama imam. Itu sunnah dia. Jangan pula dah solat berjemaah tarawih sampai altiru wa majidu. Acimu. Nanti tiba-tiba tu bangun je. Kan? Buat alasan tu besok kerja lah apa punya pergi hantar moreh. Baik sembahyang sama imam tu sekejap ke. Baik, yang keempat, memperbanyakkan membaca Al-Quran sebaik-baiknya sehingga khatam, kerana besar fadilatnya, kelebihan orang khatam Quran ni. Seperti apa doa yang makbul ketika selepas khatam dan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran, sini ada buat tadarus yang nampak kan? Baguslah Tapi saya tengok macam cepat je khatam tu. Ada orang tanya. Suzi dah senyum tu. Ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kita buat grup pertama 5 jusuk, grup kedua 5 jusuk? Kan? Grup pertama juz 1 ke 5, grup kedua 6 hingga 10 kan. Tiba-tiba khatam je. Sepatutnya bukan macam tu. Kan? Satu grup tu daripada juz 1 sampai juz 30. Ya. So kita nak khatam. Khatam ni kalau ikut segi hadis Nabi SAW, pertama siapa yang khatam pada waktu siang, Allah akan ampunkan dosa sampailah malam. Siapa yang khatam waktu malam tu petang lah, Allah akan berdosa sampai pagi. Itu satu. Yang kedua, kelebihan orang khatam ni, doanya makbul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, biasanya kalau dia khatam Quran, dia akan kumpul kali keluarga dia. Itu yang dimulakan daripada bacaan wadduha tu. Semua ramai-ramai ikut tu kan. Lepas tu doa lah. Dia doa khatam tu yang penting. Bukanlah mana khatam tak penting. Khatam penting masa doa tu. Doa tu bismillah, masya Allah, tuan-tuan puan sekalian. Doa tu makbul. Saya pernah cerita kan, ada orang ni dia kahwin 10 tahun tak ada anak. Kan? Nampak tak? Lepas dia doa, lepas khatam Quran tu, Allah kurniakan dia anak. Subhanallah. 10 orang anak Allah kurniakan. Siapa belum kahwin lagi, lepas khatam doa lah. Minta kahwin. Siapa nak kahwin lagi pun boleh doa lepas khatam kan. Tapi kalau lepas tu kena hentam dan jumpa yang cari aku kan. Ustaz yang ajar, aku ajar je. Tu kalau tak gurau bukan saya tu kata dia. Doa makbul. Tuan-tuan tengok, perhatikan betul. Masa solat tarawih dekat
Masjidil Haram kan dengan Masjid Nabawi. Kita tengok yang lah kan doa khatam Quran tu. Mana dia pendek, panjang belaka. Sungguh tuan-tuan. Panjang belaka doa dia. Itu kalau doa tuan memerlukan iman yang kental. Yalah nak angkat tangan. Kan lama. 20 minit, ada yang setengah jam. Sebab kalau kita faham konsep khatam Quran tu kan, kelebihan dia, kita akan betul-betul tengok dia doa macam-macam. Kan? Tu dia. Ya, tapi doa-doa bela tak tersangkut macam saya doa tersangkut lah kan. Apa lagi nak doa kan. Jangan terkeluar bahasa Melayu dah lah batal sembahyang. Gitu. Ya. Jadi buatlah majlis khatam Quran tu bagus, bukan tak bagus tuan-tuan. Quran ni kalau nak baca dengan tartil. Mana tadarus Quran? Itu penting tak tu? Ta'rif tadarus ni lah kita semak bacaan sebenarnya. Semak bacaan, bukannya baru nak belajar baca. Kan? Itu jadi susah sikit tu. Kan, kalau ada dalam satu grup ada 10 orang kan, mana ambil satu orang 8 boleh tak? Lepas ada Quran satu juzuk ada 8 makrak, 8 bunga tu kan. Boleh 8. Tapi kalau seorang tu baca merangkak habis tu kan. Ataupun setengah orang dia ambil 10 sebab dia ada 20 muka surat kan. Seorang 2 muka surat lah. Jenuh kat tunggu tu. Tu saya tuan-tuan tengok kalau tadarus ni, tengok orang baru nak baca Quran janganlah kan. Sebab kata nak tadarus tu dia bukan tadarus baru nak baca Quran. Tadarus tu sebenarnya semak balik bacaan. Dan satu kita takut orang tertinggal bacaan, sebutan, huruf, baris. Itu tujuan dia. Ya, sebab takut bila tak dibetulkan dia punya khatam tak sempurna. Macam mana pula kalau orang ni dia ada surah-surah yang sering dia baca setiap hari. Contoh surah Al-Mulk dia baca kan sebelum tidur. Surah Yasin waktu pagi. Ataupun malam Waqi'ah dengan surah Ad-Dukhan. So perlu tak dia baca sesurah ni? Ada dua pilihan. Masa dia baca Quran tu nak baca boleh, tak baca pun tak apa. Sebab dia memang akan baca surah tu. Tu boleh juga. Kan? Macam skip lah. Skip. Ada surah Sejadah. Kan? Surah Sejadah. Surah Sejadah dengan surah Al-Mulk sebelum tidur. Tapi kalau lepas Isyak bolehlah baca surah Dukhan dengan Waqi'ah. Subuh Yasin. Mana? Hari Jumaat surah Al-Kahfi. Makna 6 surah ni mana terkecuali masa kita baca lah. Tengok nak baca tak ada masalah. Boleh kan? Baik. Jadi banyak akan baca Quran. Sebab bulan turunnya Quran bulan Ramadan. Digalakkan banyak baca Quran. Bacalah sebetul-betulnya, sebaik-baiknya dan seelok-eloknya. Yang kelima, mendirikan solat malam, qiyamul lail, seperti solat taubat, tasbih, hajat dan tahajud. Qiyamul lail ni macam kita buat tarawih lah, tak tidur lagi. Lepas solat Isyak terus tarawih. Tu qiyam, tu nama dia qiyamul Ramadan. Rahimakumullah tu kan. Allah merahmati kamu. Itu dia sebab. Tapi kalau tahajud tidur dulu. Tapi dia tidak wajib. Sampai ada orang risau sangat. Dia tak boleh buat tahajud. Kenapa tak tidur malam? Kan? Sebab baik tidur lah. Tak pun pura-pura tidur boleh kan. Macam sekejap tidur kan. Lelap sekejap tu bangun. Terus. Itu solat malam. Solat apa? Solat taubat. Solat taubat 2 rakaat. Lepas tu bagi salam. Istighfar lah 1 sekali. Mohon taubat. Solat tasbih. Tasbih panjang lagi lah 4 rakaat. Kemudian solat hajat, minta hajat. Kemudian solat tahajud. Ataupun solat saja 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat boleh. Macam mana kita buat solat tarawih. Sama juga. Mendirikan solat malam ini sunnah Nabi SAW. Kita kalau bulan Ramadan kan, kita puasa siang hari, digalakkan malam itu kita bertahajud. Sebab itu adalah amalan orang-orang soleh, para wali Allah. Ada setengah orang siangnya puasa sunat. Kalau puasa sunat lah, malam tu dia akan berqiyamul lail. Makna qiyamul lail besok tu puasa, qiyamul lail tu puasa. Kan? Qiyamul lail ni dia boleh buat walaupun hanya solat 2 rakaat pun jadilah, sekurang-kurangnya. Kemudian qiyamul lail juga atau tahajud ni bukan makna baca Quran semata-mata, kan? Termasuk doa. Macam orang perempuan kalau dalam keadaan dia tak boleh semayang, uzur, jangan sedih, jangan menangis, doa banyak-banyak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan? Itu sekurang-kurangnya. Doa tu ulang banyak kali.
Allahumma, ya Allah, nas'aluka, kami memohon kepada engkau, ridhaka, keridhaan engkau, wal jannah, dan juga syurga, wa na'udzubika, dan kami minta lindung kepada engkau, min sakhatika wan nar, daripada kemurkaan engkau dan neraka. Allahumma, ya Allah, innaka, sungguhnya engkau, afuwan, pemaaf, karimun, mulia, halimun, lemah lembut, fa'fu anna, ampunkan dosa kami. Ulang mereka doa tu. Sebab dia nak solat tak boleh, baca Quran tak boleh, istighfar 100 kali, kan? Itu je. Doa banyak-banyak, apa lagi doa boleh. Itu juga dipanggil sebagai tahajud atau qiyamul lail. Boleh insya-Allah, kan? Apatah lagi kalau 10 malam terakhir, lagi kena memperbanyakkan qiyam itu. Kalau Nabi SAW, dia tidak meniduri isteri-isterinya 10 terakhir tu, ya. Nampak? Sebab takut nanti tertinggal qiyamul lail. Nampak? Dan mengejutkan ahli keluarganya, termasuklah Sayyidina Ali, menantu dia, Fatimah anak dia. Walaupun solat sunat, dia ketuk pintu, bangun tahajud, kan? Itu hebat tak hebat Nabi SAW, kejutkan menantu dengan anak-anak sekali. Siapakah suami isteri yang mendapat rahmat Allah? Nabi kata bila mana si suami itu bangun malam untuk qiyam, dia kejutkan isterinya sekali. Siapakah isteri yang dirahmati Allah, dia bangun malam nak qiyam, dia kejutkan suaminya sekali. Dan kalau tak bangun, dia ambil air, dia renjih kat muka. Itu dia. Barulah Allah sayang suami isteri. Ni tak habis-habis til jannah, semayangnya hidup, kan? Kan? Semayang pun sekala. Itu semayang yang fardu, apa tak lagi kalau qiyamul lail, kan? Malah ini. Jadi kalau nak til jannah tu, bukan til jannah tu bersama dia sampai ke syurga, kan? Bukan syaratnya siapa kahwin konsisten dalam bercinta sampai ke jenjang pelamin, insya-Allah sampai jannah. Tak ada. Tengok juga, kan? Kalau macam tu, Firaun dengan Asia, Firaun masuk neraka, Asia masuk syurga. Kenapa tak berdua masuk syurga sekali? Siapa yang beriman je lah, siapa yang bertakwa. Nampak? Itu maksud dia. Kita tak habis til jannah, kan? Apa sikit til jannah, tengoklah juga, kan? Kalau betul-betul buat amalan ahli syurga, takut til jahannam, kan? Wa bi'sal masir, aku tambah lagi. Bi'sal masir, seburuk tempat. Ya. Saya cerita pasal til jannah ni, ada cerita sebenarnya. Tu saya teringat pasal sekarang. Saya naik Grab tau. Masa lagi ceramah lah, kereta rosak masa tu. Pergi kat KL, kat Bangsa. Tahan-tahan tengok pemandu tomboy. Tapi tak apalah, kan? Dia tanya saya, dia cakap banyak tu yang saya cakap banyak tu, kan? Awak ke mana bang ni? Saya nak pergi ceramah, terus tukar topik agama. Bagus juga lah, kan? Cerita saya tijannah lah, kan? Saya kata hati jannah ni kita mesti konsisten, iltizam dengan agama. Betul tu. Syok dengar. Kita kadang-kadang kita sampaikan info tu, kan. Dia cakap bukan til jannah ni, bukan tak bagus istilah tu, kan. Tapi nak sampai ke syurga tu, dia mesti ada amalan di syurga. Betul. Saya kata bagi tazkirah kalau kita, kan. Ni kita amalan tak syurga, tiba-tiba nak masuk syurga. Yalah, semua orang nak mengharap syurga, kan. Betul. Baik. Itulah kalau sempat lagi saya cerita antara rahmat dengan penerimaan amal tu. Itu antara sebab kita masuk syurga tu, kan. Yang keenam, memperbanyakkan taubat dan istighfar. Bulan Ramadan, bulan rahmat. Rahmat ni sayang, kasih Allah Ta'ala, dan keampunan. Maknanya daripada kasih sayang itulah diampunkan kita. Jadi memperbanyakkan mohon ampun dari Allah Ta'ala. Ingat tu, kan? Bulan taubat. Takut Allah tak terima taubat kita nanti, sebab tak ada langsung syarat taubat tu tak cukup. Syarat taubat ikhlas, syarat taubat nyesal, syarat taubat berazam tak nak buat dosa lagi, syarat taubat tinggalkan dosa tu, putuskan rantaian dosa tu. Bukan rantaian COVID saja nak diputuskan, rantaian dosa tu kena putus. Contoh macam mana? Sebab kerana kawan dengan kawan dia ni lah menyebabkan dia, kan, buat benda dosa, benda maksiat. Tinggalkanlah, sebab kawan tu punca dia, kan. Dulu dia tak reti lah, orang kata, kan, dating ni kawan dia ajar,
Habis tinggal kawan tu, tak boleh. Faham tak? Ataupun dia ada kawan menyebabkan dia ajak buat maksiat, tinggalkan. Itu maknanya taubat nasuha. Nampak? Ya? Jadi bulan Ramadan ni kita nak nama kita tu, kalaulah kita tak tahu ni perkara ghaib kan, Allah senaraikan nama kita penghuni neraka. Kita nak kita tu min utaqa'il minan nar, orang yang bebas daripada api neraka. Itu kita nak. Senarai kita tu ada kan, nama Sipolan bin Sipolan dibebaskan. Kita nak tu je kan. Senarai hitam tu dipadamkan. Senarai hitam ni nak main. Tapi satu persoalan kau timbul balik, Allah Ta'ala pun terima amal kita pun dengan rahmat je, bukan sebab kerana amalan tu sendiri. Tapi dalam Quran kata beramal baru masuk syurga. Bukan saya kata surah An-Nahlu ayat 32. Nampak? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Quran kata masuklah kamu dalam syurga dengan amalan yang kau buat. Tapi lah hadis Sahih Bukhari lain pula. Ya ke Ustaz? Ya, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 5,673. Tu dia, siap nombor sekali. Nampak? Kata Nabi, la yudkhila ahadanil jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana. Nabi kata, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin wa fadlihi. Bi rahmati wa fadlihi. Atau kama qala. Nabi kata, tidak ada sama sekali seseorang itu masuk dalam syurga dengan amalannya. Sahabat bertanya, kamu sama Rasulullah? Sama, Nabi kata. Tapi rahmat dan kurniaan Allah sentiasa mencurah-curah ke atas aku. Subhanallah. Ni jawapannya tuan-tuan. Amal tu diterima oleh Allah, itu yang dikatakan rahmat. Ulama kata ayat 32 surah An-Nahlu, antara sebab masuk syurga ialah amalan. Apa dia? Amalan yang dibuat. Setelah amalan itu mendapat rahmat dari Allah, Allah terima amal tu, lulus untuk masuk syurga. Itu rahmat ni mencurah-curah bulan Ramadan ni. Jangan diharamkan dari rahmat Allah tu je. Ada manfaat masa hidup lagi, jangan sakiti, jangan derhaka, jangan putus silaturahim. Adik-beradik lagi, jangan putus, jangan cari pasal gaduh dengan orang. Ni dia. Tapi kalau orang dah letakkan nama Allah kat stokin, Ustaz, takkan nak duduk diam. Itu kan cari gaduh, cari pasal kan. Itu lainlah tuan-tuan. Nabi pun berjihad, menentang orang kafir ketika bulan Ramadan, perang Badar, perang Ahzab, pembukaan kota Mekah. Jangan silap faham, kita terlampau ramah-ramah sangat, tapi takut-takut jadi jahannam wa bi'sal masir. Sama juga dapat murka Allah Ta'ala. Jangan tak kena gaya tuan-tuan. Ini bab agama, bab Islam, bab agama. Jadi balik pada soalan tu, kita nak tak Allah beri rahmat kita? Ya, nak. Apa dia rahmat tadi? Kasih sayang Allah. Ciri-ciri orang yang Allah sayang macam mana? Kan? Beramal dengan amal yang soleh, ikhlas kerana Allah. Kan? Mengharap lagi pada penerimaan amal, takut pula pada murka Allah. Ini semua penting. Kan? Ikhlas tak riak. Ibadat dengan khusyuk, dia tidak akan rasa sombong. Dia tidak ada mukhtal, tidak ada fakhur. Mukhtal, sombong, fakhur, bangga-bangga, tak ada. Tak ada bang. Tak, orang ciri-ciri orang tak bangga dengan orang yang tak sombong ni, apa dia? Dia rasa diri dia beramal tu sikit dia rasa. Dia rasa kalau banding amal dia dengan amal orang lain, hebat orang lain. Itu dia, ada rasa rendah diri. Tak? Ini tak pernah kalah, tak pernah jatuh langsung. Kan? Dia tak tahu yang dia masuk syurga bukan sebab kerana amalan dia, sebab rahmat Allah Ta'ala je. Rahmat tu dia Allah terima kita punya apa dia? Amalan. Nampak? Kita nak balik kampung besok, dah ambil tiket belum? Dah Ustaz, ambil tiket. Tapi kalau tiket ada, bas tak ada, sampai tak kampung? Sampai. Kan? Ataupun bas ada, tiket tak ada, tak sampai kampung. Macam itulah amalan dengan rahmat. Dua ni kena ada, baru sampai ke syurga. Baru sampai ke syurga. Itu makna dia. Itu kampung halaman kita lah, syurga tu. Gitu. Ada pun yang ketujuh, memperbanyakkan berzikir. Zikirlah. Tasbih, subhanallah, subhanallah. Memperbanyakkan tasbih. Bukan banyak simpan tasbih. Ni dia kan. Takut banyak simpan tasbih. Kat kereta satu. Kan. Ada juga orang tak tasbih kat motor ada. Bagus juga. Dia letak tu. Dia terus sambil motor dia zikir.
Ada orang tabligh tu. Orang tabligh, pasal tengok dressing tabligh lah tu, saya tahu tu kan, dekat highway. Dahsyat tu kan. Sebelah throttle, sebelah tasbih. Mana respect saya tu. saya tengok dengan terpegun gitu. Takut terlanggar tembok saya kan. Berapa kata besar tasbih dia? Dahsyat tuan-tuan. Ini makam tinggi ni. Makam para wali Allah. Tasbih subhanallah subhanallah, tahmid alhamdulillah alhamdulillah, takbir Allah akbar Allah akbar dan sebagainya, tahlil la ilaha illallah, selawat Allahumma salli alaihi wasallam. Banyak kan? Sebab tak nak bagi mulut tu diam, tak ada pahala. Tapi ada pahala. Bila cakap banyak takut sia-sia kan. Bila banyak zikir ada pahala. Pahala kan. Banyak baca Quran, Macam orang hafiz Quran senang, dia ulang Quran tu dah zikir dah. Kan? Yang ke-8, memperbanyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Duit ada, sedekah lah. Kan? Tabung ni RM1, tabung tu RM1, dah banyak dah tu. Kan? Satu amalan kita buat 10 kali ganda pahala hingga 700 kali ganda. Bulan Ramadan ni kalau buat perkara sunat je, perkara wajib je 70 kali ganda pahala. Bila buat perkara sunat pula dapat pahala wajib. Itu bayangkanlah. Banyakkanlah buat amalan seperti sedekah. Terutama apa dia? Menganjurkan tajaan berbuka puasa. Kerana setiap orang yang puasa, bila dia buka je, pahala dia dapat pada kita. Pahala dia ada pahala dia juga, pahala puasa tadi. Kita dapat pahala puasa dia pula. Nampak? Sebab apa? Kita bagi dia makan berbuka. Buka puasa. Bayangkan kalau ramai pula yang kita taja tu. Satu surau, 200 orang jemaah. Subhanallah. Kan? Tapi itulah kalau boleh lah, kata Allah Ta'ala lah, jangan sampai nama disebut kan. Tak boleh lagi tu. Ada orang tanya saya, Ustaz, ini YB ni Ustaz, taja orang buka puasa sebut nama lah. Dia tu kan YB, tak kisahlah ahli orang negeri ke kan, parlimen ke, duit tu dia dapat allowance tu. Kalau tak sebut nama, nanti orang kata dia tak gunakan duit tu untuk rakyat. Itu lain. Kadang-kadang masyarakat kita satu hal juga. Baru kakam kita tahu juga kan. Namanya bedal je. Macam juga saya contoh kan. Saya kumpul dia contoh kan. Saya nak buat iftar kat Madinah contoh tu tak. Saya nak sebut. Tunjukkan gambar, video. Katakan kan, semua ni satu, semua ni lah. Saya akan hantar. Kita buat WhatsApp group kan. Ni saya tunjuk, saya hantar. Dan orang kata Ustaz kata buat iftar dekat contoh kan Madinah, tak nampak Ustaz kan. Berapa sapu sendiri. Tak boleh juga. Mak tak? Ataupun bagi kat Syria kan, Palestin, tunjukkanlah. Kadang-kadang sampai kadang orang buat dalam Facebook kan, IG pasal tu. Takut orang kata kumpul duit tak nampak pun dia buat apa. Dia jadi fitnah begitu. Sama juga kan, tajaan-tajaan seperti itu. Yang saya masukkan ni individu, duit sendiri, duit poket sendiri kan, sebaik-baik gitulah. Kecuali kalau niat dia tempat tu banyak orang kaya, contoh dia kaya, orang lain jiran kaya belaka kan. Jadi dia kata kalau aku tak mulakan dulu, tak bagi tahu, tak war-warkan, orang tak nak buat. Ada sebab itu, betul. Ya tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat. Orang duit banyak ni kadang-kadang dia akan jadi rajin sedekah bila ada orang duit banyak macam dia juga buat sedekah. Dia kata datuk tu buatlah. Aku Tan Sri malu tak bagi kan. Nampak? Iya. Dia akan bagi. Datuk Sri bagi, Tan Sri bagi, datuk bagi, sudahnya yang datuk ada cucu pun bagi sekali. Kan? Nampak tak? Datuk kekal dia panggil. Tuan-tuan jangan main, saya pun datuk dah ni kan. Cuma tak adalah istilah datuk kan. Itu datuk kekal nama dia tu. Tapi satu lagi jangan buat main datuk. Tok Singa tuan. Itu Tok Singa. Sajalah tuan-tuan kan, gua-gua lah bulan Ramadan ni. Yang ke-9, memperbanyakkan doa, terutama sebelum berbuka dan bersahur. Dua waktu ni dua waktu makbul. Kan? Nabi kata doa orang yang doa sebelum dia berbuka. Kan? Doa makbul. Banyakkan doa masa tu. Kan ada orang viralkan, sebutlah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Bagus. Syahadah. Takut-takut kita ni akidah terbatal ni boleh diperbarui. Istighfar. Kemudian as'alukal jannah, minta syurga. Wa a'udzubika minan nar, minta lindung daripada nak masuk neraka. Tu boleh tu.
Ya, sahur pula waktu tu malaikat turun. Kan? Sebab waktu ayam jantan berkokok. Ada hadis Nabi kan, waktu tu malaikat akan aminkan doa kita. Sahur. Yang ke-10, mendengar majlis ilmu macam hari ni. Kan? Esok, lusa, dengar majlis ilmu. Jangan cerita musimat ada pula kuliah khas hari Jumaat, dengar. Kan? Kita kalau kata masjid kita sembahyang ada tazkirah Jumaat, dengar sekali. Duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, walaupun kita tak faham, tak dengar, tertidur, pahala dapat dah. Allah ampunkan dosa. Itu kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Yang ke-11 dan terakhirnya tuan-tuan, mempertingkatkan takwa dan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan tegahannya. Dosa tinggalkan. Belajar bab dosa tu apa tak nak buat dah. Belajar pula apa dia pahala buat. Junjung perintah Allah, taat, patuh perintah Allah, tinggalkan larangan, insya-Allah. Itulah sikit sebanyak puasa yang Allah terima, tips puasa makbul. Tazkirah untuk kali ini, dan saya kira cukuplah hanya sekadar saja untuk tengah hari ni tuan-tuan, sebab dalam Ramadan ni tak boleh panjang-panjang sangat. Kan? Takut yang berceramah tu tuan-tuan kering tekak. Tu satu. Lagi pun saya lepas ni tuan-tuan ada lagi kelas. Mudah-mudahan dapatlah kita sama-sama manfaat mengerjakan ibadah puasa. Doa kita mudah-mudahan dapatlah kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Imam Al-Ghazali kata kalau jatuh satu Ramadan hari Selasa atau hari Jumaat, maka malam Lailatul Qadar ni itu saya sambung pada tahun depan, insya-Allah. Boleh? 27 27 malam 27 insya-Allah, tu kata Imam Ghazali lah. Kan? Insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan boleh tunggu-tunggulah malam 7 tu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.